Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-107. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-50 dan ke-51 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tusibka hasanatun tasu'hum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhazna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Jika engkau, wahai Muhammad, beroleh sesuatu kebaikan, maka kebaikan itu menyebabkan mereka sakit hati. Dan jika engkau ditimpa sesuatu bencana, mereka berkata, sesungguhnya kami telah pun mengambil keputusan tidak turut berperang sebelum itu. Dan mereka berpaling meninggalkanmu sambil mereka bergembira. Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung yang menyelamatkan kami, dan dengan kepercayaan itu, maka kepada Allah jualah hendaknya orang yang beriman bertawakal. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perkataan yatawakkal yang bermaksud bertawakal pada ayat fal yatawakkalil mu'minun, maka kepada Allah jualah hendaknya orang yang beriman bertawakal. Berasal dari perkataan wakala yakilu yang bermaksud mewakilkan. Dan daripada perkataan ini maka terbentuklah perkataan wakil. Apabila seseorang mewakilkan orang lain untuk sesuatu urusan, maka dia telah menjadikan orang tersebut sebagai dirinya sendiri dalam mengendalikan urusan itu. Sehingga yang diwakilkan, wakil melaksanakan apa yang dikehendaki oleh orang yang menyerahkan kepadanya perwakilan. Ini bermaksud menjadikan Allah sebagai wakil atau mewakilkan kepada Allah bererti menyerahkan kepadanya segala persoalan. Dialah yang berkehendak sesuai dengan kehendak manusia yang menyerahkan perwakilan itu kepadanya. Jika anda mewakilkan orang lain untuk melaksanakan sesuatu, maka anda telah menugaskannya melaksanakan hal tersebut. Anda tidak perlu lagi melibatkan diri. Seorang Muslim wajib memperhitungkan segala perkara sebelum dia memilih satu keputusan. Tetapi apabila perkara yang berlaku tidak seperti yang dirancang, maka ketika itu muncul di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijadikannya wakil. Dia tidak tenggelam dalam kesedihan dan putus asa kerana dia yakin bahawa wakilnya telah bertindak dengan sangat bijaksana dan menetapkan untuknya pilihan yang terbaik. Hal ini seperti mana firman Allah Ta'ala menerusi ayat ke-216 surah Al-Baqarah yang bermaksud, dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui semuanya, sedang kamu tidak mengetahuinya. Di sini
jelas bahawa Al-Quran memerintahkan agar bertawakal. Bukannya menganjurkan seseorang agar tidak berusaha atau mengabaikan hukum-hukum sebab dan akibat. Al-Quran hanya menginginkan agar umatnya hidup dalam realiti, iaitu jika tanpa usaha tidak mungkin tercapainya harapan dan tidak ada gunanya berlarutan dalam kesedihan jika realiti tidak dapat diubah lagi. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqui menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-50 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa segala yang menyenangkan orang Islam bakal menimbulkan kesedihan dan penyesalan bagi para munafik, seperti memperoleh pertolongan dan harta rampasan perang. Jika orang Islam ditimpa sesuatu kesusahan, seperti kalah di dalam peperangan Uhud, para munafik berkata sambil menyombongkan diri, kami telah melakukan segala hal yang perlu kami lakukan untuk keselamatan kami, iaitu kami tidak mahu pergi berperang dan kami tidak melemparkan diri ke dalam kebinasaan. Mereka kembali dari tempat mereka mengungkapkan pernyataannya itu dengan sangat gembira. Pandangan ini dikukuhkan dengan riwayat Ibnu Abi Hatim dari Jabir yang bermaksud, orang munafik yang tinggal di Madinah menyebarkan informasi buruk tentang Nabi dan sahabatnya. Mereka menyatakan bahawa Nabi telah tewas dalam perjalanan. Setelah mereka mengetahui bahawa berita itu bohong dan hanya isu yang dicipta, mereka pun merasa risau. Oleh itu, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqui mentafsirkan ayat ke-51 surah At-Taubah dengan menjelaskan bahawa apa yang Nabi dan para sahabat lalui telah ditetapkan di Lauh Mahfuz. Segala yang Allah tetapkan untuk mereka semuanya baik dan menjadi ubat walaupun pahit. Mereka rela menerima segala ketetapan Allah. Oleh itu hendaklah semua orang mukmin bertawakal kepada Allah, iaitu mengerjakan segala apa yang diwajibkan oleh Allah dan menyediakan segala keperluan yang boleh membantu kaum mukmin memperoleh kemenangan, sama ada bantuan berbentuk material ataupun sokongan moral. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-50 dan ke-51 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa Allah mendedahkan isi hati orang munafik yang sentiasa menaruh perasaan cemburu dan dengki kepada kaum muslimin, dan mereka berasa sakit hati sekiranya orang Islam beroleh kejayaan dan kebaikan. Sebaliknya mereka akan bergembira sekiranya umat Islam menghadapi kesusahan, apatah lagi kekalahan. Lalu mereka akan mengejek dengan menyatakan bahawa sikap mereka memang tepat kerana mereka menyedari dari awal bahawa perjuangan ini tidak akan berjaya. Allah juga menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin sentiasa mengucapkan perkataan tidak akan menimpa kami sesuatu keadaan pun, sama ada baik atau buruk, selain daripada keputusan yang Allah telah tetapkan ke atas kami sejak azali lagi. Kerana Allah SWT jualah pelindung kami yang setiap orang beriman mesti bertawakal dan menyerah diri kepadanya. Manakala Hamka melalui kitab tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-50 dan ke-51 surah At-Taubah menjelaskan bahawa ayat ini memaparkan gejala dari busuknya hati orang kafir. Sejak sebelum, semasa, bahkan selepas perang Tabuk, orang kafir tidak pernah senang hati sekiranya Nabi SAW dan umat Islam mendapat kebaikan seperti menang dalam peperangan, berkembang dan maju dalam sesuatu perkara. Kemenangan dalam perang Badar telah membuat hati mereka sakit. Begitu juga penaklukan Mekah. Ayat ini juga dikaitkan dengan situasi selepas perang Uhud. Ketika 70 orang mujahid Islam syahid dan Nabi SAW mendapat luka, kelihatan gembiralah kaum munafik. Menurut pemimpin Quraisy Abdullah bin Ubay bin Salul, bahawa kekalahan umat Islam sudah dijangka kerana Quraisy lebih kuat. Malah sesiapa yang ikut berperang bererti tidak mengikut cadangannya, iaitu bertahan dalam kota sahaja.
Pada hujung ayat ke-50 surah At-Taubah digambarkan sikap orang Quraisy yang berkumpul berdua, bertiga sambil bergelak tawa mendengar berita Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sakit. Tenteranya sengsara, kepanasan dan menjagakan kekalahan umat Islam. Namun hati mereka kembali sakit apabila mendapat berita yang benar mengatakan bahawa tentera Islam semuanya selamat. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berusia lebih 60 tahun masih sihat walafiat. Menurut Hamka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan berita-berita palsu orang Quraisy dengan meyakini bahawa melalui jihad dan perjuangan Islam, Allah telah menetapkan takdir yang pasti umat Islam melalui. Umat Islam akan ditimpa senang dan susah, mudah dan sukar, memukul dan dipukul, membunuh atau dibunuh musuh. Sekiranya mati, maka di sisi Allah tertulislah untuknya mati syahid kerana menegakkan agama. Tetapi apa yang tidak ditakdirkan Allah, walaupun macam-macam pengharapan orang kafir, perkara itu tidak akan berlaku jika Allah menentukan kemenangan buat mereka. Mereka dididik untuk bersyukur. Manakala jika mereka kalah, mereka akan bersabar, namun mereka tidak pernah tunduk dan mengaku kalah. Hamka turut menyatakan bahawa tidak ada tempat lain untuk berlindung kecuali kepada Allah. Segala perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah atas perintah dan kehendaknya. Oleh itu janganlah musuh-musuh menyangka umat Islam akan susah bila ada malapetaka datang, sebab malapetaka adalah hubungan mata rantai sahaja dari kemenangan. Melalui perkataan falyatawakkalil mu'minun, maka kepada Allah jualah hendaknya orang yang beriman bertawakal. Hamka menjelaskan pula erti tawakal ialah penyerahan diri. Tawakal ialah puncak keimanan. Melihat kepada perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawakal tumbuh dengan sendiri seiring dengan ikhtiar. Segala sesuatu dipersiapkan sebaik mungkin mengikut tenaga yang ada pada manusia. Tidak ada yang dikerjakan acuh ataupun tak acuh. Kemudian, hasil terakhir diserahkan kepada Allah, bukan yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-50 dan ke-51 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-50 dan ke-51 surah At-Taubah ini menjelaskan ancaman yang bakal dihadapi oleh umat Islam sepanjang berjuang menyampaikan Islam, iaitu dibenci, dihina dan tidak disukai oleh musuh-musuh Islam. Selain itu, ayat ini menekankan kepentingan tawakal setelah berusaha sehabis baik dalam melakukan sesuatu. Seorang Muslim yang berusaha hendaklah menyerahkan urusan hasil kepada Allah dan menjauhi rasa putus asa apabila takdir yang berlaku tak selari dengan apa yang dirancang. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-50 dan ke-51 surah At-Taubah ini memberikan peringatan kepada kita supaya berusaha sehabis baik dalam setiap perkara dan yakin akan kebaikan takdir yang Allah telah tetapkan untuk kita. Hal ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala menilai setiap usaha yang kita curahkan, bukan hasil. Bahkan kita hanyalah hamba kepada Yang Maha Esa dan pengetahuan kita terhadap sesuatu perkara sangat terbatas, lebih-lebih lagi melibatkan masa hadapan. Tetapi jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, masih terdapat di kalangan orang Islam yang melakukan kerja sambil lewa, malah menyalahkan Tuhan atas takdir buruk yang menimpa diri sehingga sanggup menggadaikan nyawa. Sedangkan manusia tidak terlepas dari kelemahan dan kesilapan. Seharusnya mendahulukan sangka baik terhadap Allah yang Maha kesilapan. Seharusnya mendahulukan sangka baik terhadap Allah yang Maha mengetahui apa yang terbaik buat hamba-hambanya dan bangkit berusaha memperbaiki keadaan diri. Ingatlah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min.
in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Amat menakjubkan urusan seorang mukmin kerana setiap urusannya adalah baik dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Jika dia mendapat sesuatu yang menggembirakan, dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Jika dia ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ke-50 dan ke-51 surah At-Taubah ini ialah pertama, setiap Muslim hendaklah mencontohi peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersungguh-sungguh dalam menyampaikan Islam meskipun mendapat pelbagai ancaman dan dugaan dalam pelbagai bentuk. Kedua, umat Islam hendaklah menyerahkan hasil sesuatu yang diusahakan kepada Allah setelah berusaha dengan sedaya upaya dan percaya segala yang Allah tetapkan sebagai hasil adalah baik untuk dunia dan akhiratnya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.